سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم. Sadaqallahul Azim. Saudara pengacara majlis yang saya menyaksikan, di antara pengurusi yang terbaiklah yang saya lihat, dengan gurindam selokanya, dengan bahasanya. Tapi saya ingat ini orang Jawa, saya rasa ini. Yang berhormat, yang dikasihi teman saya dunia dan akhirat, Datuk Zulkifli Nordin, yang saya sebenarnya ghalib, itu perkataan Uluan Utara, mendengar ceramah yang diberikan tadi. Ada perkara-perkara ulasannya yang betul menyentuh saya tadi. Yang saya lihat, sudah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun saya bersyarah, saya tak nampak ulasan-ulasan yang dapat menyentuh hati saya dan hati saudara-saudara, terutama berkaitan dengan Christians, murtad dan sebagainya. Kepada penganjur program ini, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman saya, khususnya teman-teman PAS yang hadir pada malam ini, yang saya dapati, saya nak cari orang PAS rasanya tempat-tempat yang gelap-gelap sikit lah. Saya alu-alukan kedatangan tuan-tuan, saya alu-alukan kedatangan perempuan. Apapun, walaupun saya sudah dipecat, tapi ikatan berdasarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pastinya kekal di dunia dan pastinya kekal di akhirat. Itulah impian saya, itulah cita-cita saya. Apapun, kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, tadi kita mendengar daripada Datuk Daud, Datuk Zul, ulasan-ulasannya tuan-tuan, tentang hal mengenai murtad ini. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, pengurusi membisikkan kepada saya tadi, kita ada satu unit namanya USA, Unit Selamatkan Aqidah. Waktu saya menjadi ahli exco dulu, unit itu bertempat di portfolio saya. Tapi bila saya sudah digugurkan daripada exco, saya bawa unit itu bersama-sama di Taman Tun Dr. Ismail, pejabat saya sekarang ini. Unit ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan nak menyelamatkan umat Islam. Bukan saja di Kuala Lumpur, bukan saja di Petaling Jaya, bukan saja negeri Selangor, bahkan kalau boleh seluruh Malaysia ini. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan menayangkan kepada media mungkin hari Khamis yang akan datang ini, dalam satu PC yang saya akan adakan, iaitu klip video, footage video yang kita buat khas. Satu tu lebih kurang dalam 15 minit, satu tu lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam suku begitu. Pengakuan daripada beberapa orang yang telah dimurtadkan. Mengapa mereka dimurtadkan? Apa mereka dapat setelah dimurtadkan? Apa bantuan yang mereka dapat? Siapa yang memurtadkan mereka? Cara mereka dimurtadkan? Apa peranan pemurtad-pemurtad daripada luar negara? Siapa mereka daripada luar negara? Saudara-saudara, tuan-tuan akan dengar, insya-Allah saya akan distribute kepada masyarakat, pimpinan masyarakat di seluruh Selangor ni. Kemudian dengan bantuan teman-teman, kita akan distributkan kepada seluruh negara, insya-Allah. Hari Jumaat, hari Khamis, besok saya ada press conference khusus. Saya akan menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Gombak di Dewan Undangan Negeri Selangor yang juga bertindak sebagai adun Bukit Antarabangsa. Banyak tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepada saya. Yang saya nak sebut pada malam ini, tuduhan-tuduhan itu palsu semata-mata. Sebahagiannya berlaku tahun 2010 dan saya pun telah menjawab dalam Dewan. Saya telah memberikan laporan, dan hari ini kalau kita baca tuan-tuan dalam sinar harian, muka depan sekali Menteri Besar sendiri mengakui
Tak ada kesilapan, tak ada kesalahan. Semuanya mengikut peraturan berlaku. Apapun ketiga-tiga tuduhan itu telah diluluskan oleh Exco sebenarnya. Tak ada masalah langsung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Saya nak menyebutkan perkataan menyelamatkan ini, ya. Selamatkan akidah. Selamatkan akidah bukan nak menyelamatkan sambil lewat. Bukan nak menyelamatkan dengan perkataan sambil lewat, dengan perbuatan sambil lewat. Tapi saya sangat setuju dengan perkataan awalnya. Perjuangan menyelamatkan akidah. Perjuangan selamatkan akidah. Dia mesti atas nama perjuangan. Bila disebut perjuangan, sekurang-kurangnya 4 perkara akan hadir. Perjuangan harta benda, perjuangan pemikiran, perjuangan tenaga. Saudara-saudara, kalau seluruhnya sudah berlaku, yang akhirnya perjuangan memberikan nyawa kita untuk menyelamatkan akidah individu, diri kita, masyarakat kita dan umat sejagatnya. So itu dalam Al-Quran terlalu banyak untuk kita digesa memberikan harta benda, harta nyawa untuk menyelamatkan akidah. 13 tahun Nabi di Makkah, 10 tahun Nabi di Madinah, terutamanya di Makkah. Perjuangannya tidak lain dan tidak bukan meletakkan batu asas akidah. Nabi, para sahabat seluruhnya, siang cerita akidah, malam cerita akidah. Mereka memberikan nyawa mereka atas nama akidah. Abdullah ibn Maktum, umur sudah lebih daripada 70 tahun, buta. Tukang azan kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibn Maktum. Buta, pergi naik kuda, tuan-tuan dan puan, berjihad, menyerang, diserang. Entah berapa liang daripada pedang, entah berapa liang daripada anak panah yang masuk dalam dadanya, semata-mata mempertahankan akidah. Bilal ibn Rabah, tuan-tuan dan puan, dipanggang. Bilal ibn Rabah dipanggang. Wahai Bilal, gugurkan perkataan Allah itu, gugurkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Ahad, ahad, ahad. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Saudara-saudara, sebab itu perjuangan. Saudara mesti tanya, saudara, tuan-tuan di kampung Nakhoda ni, Nakhoda kiri, Nakhoda kanan, Nakhoda yang mana pun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mesti bersama-sama memikirkan. Kalau perkataannya perjuangan, tanya kepada isteri kita, sudahkah kamu berjuang? Sudahkah kamu memberi masa kamu? Sudahkah kamu memberi tenaga kamu? Sudahkah kamu memberikan pemikiran kamu? Sudahkah kamu memikirkan tentang anak, cucu, cicit kamu, sama ada mereka akan dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau tidak? Sudahkah kamu tanya diri kamu sendiri, adakah kamu dimatikan dengan kalimat tauhid itu? Saudara, setengah-setengah orang kata, apa arti kalimat tauhid? Saudara, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menurut hadis diletakkan di sebelah kanan, dunia dan isi-isinya, laut dan isi-isinya, langit dan isi-isinya, segala bintang cakrawala dengan isi-isinya diletak sebelah kiri. Kalimah la ilaha illallah jauh lebih berat daripada dunia dan segala-galanya dan isi-isinya. Bayang saudara, berat daripada pertimbangan Allah, berat daripada pandangan Allah, berat daripada redha Allah, berat kepada sayang Allah, berat pada rindu Allah kepada kita sebagai makhluk yang diciptanya. Saudara-saudara, manusia macam saudara saya tak boleh hidup tanpa akidah. Tunjang yang pertama ialah akidah. Bila sebut saja Islam, ada 3 komponen: akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Tak pernah orang sebut akhlak dulu, syariat dulu, baru akidah. Akidah, syariah, akhlak. Prioritinya akidah.
Susun lapisnya akidah, susun utamanya akidah. Maka sebab itu tuan-tuan, pengerusi ingatkan saya tadi, teman-teman saya yang memungut sedikit sumbangan daripada tuan-tuan untuk unit selamatkan akidah. Real tuan-tuan, real. Saya bertemu bila saya membuka unit selamatkan akidah, tuan-tuan, ada 56 orang sekarang ni yang berani. Yang tak berani ramai, ratus, kalau ikutkan mereka ratus ribu. Daripada mulut mereka, tuan-tuan akan dengar nanti tu ada ribu yang sedang telah menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal apa mereka menggugurkan akidah, tuan-tuan, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pasal mereka miskin, pasal mereka fakir, pasal mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, pasal mereka berpenyakit-penyakit yang terminal, penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, pasal mereka terlantar di hospital berbulan-bulan, bertahun-tahun, isteri dah tak datang, anak dah tak datang, adik tak datang, apa lagi, kakak tak datang, jauh lagi, isteri pun tak datang. Yang datang ni dia, ni dia, segala pastor yang datang, segala padri yang datang, segala orang gereja yang datang. Tuan-tuan boleh lihat, sebut hospital mana pun, sama ada swasta atau hospital kerajaan, ini dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ribu disebut ribu. Pasal apa mereka menukarkan agama, sanggup menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila malaikat maut datang bertemu dengan mereka, tak ada kalimat itu. Bayang tuan-tuan, sebagai anak tuan-tuan duduk di tepinya ayah, sebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di tepinya kita, ditolaknya kita. Tidak, tak ada kalimat itu. Saudara, bagaimana kalau itu berlaku kepada kakak kita? Bagaimana itu berlaku kepada adik kita? Dan setakat yang saya tahu, setakat yang saya beritahu tuan-tuan, orang yang datang daripada luar negara, daripada Norway, Sweden, daripada Amerika, daripada Australia, daripada England, daripada Denmark, daripada Sweden, saya katakan tadi tuan-tuan, bilangannya sekarang ni ratus-ratus, ribu-ribu datang tuan-tuan. Tiap-tiap orang datang itu assignment dia 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Setengahnya ada 2 PhD. Satu manusia ada 2 PhD. Dalam sosiologi, dalam antropologi itu wajib. Datang sini dengan latihan-latihan yang hebat. Setengahnya dah pandai cakap Melayu, setengahnya tahu adat Melayu, hidup cara Melayu, duduk cara Melayu, makan cara Melayu, hormat cara Melayu. Tuan-tuan, prinsip dia sekarang setakat yang saya tahu, kamu masuk Kristian, tapi kehidupan kamu mesti mencerminkan budaya Melayu. Itu dia punya cara dia. Kamu Kristian, pakai kopiah tak apa, tak ada masalah. Kamu Kristian, pakai jubah tak apa, tak ada masalah. Sebab itu dalam acara mereka berkumpul di Genting Highlands, tuan-tuan dan puan, disebutkan orang yang datang daripada Terengganu, Kelantan pakai jubah, tuan-tuan, Kristian. Pakai kopiah, Kristian. Kenduri lagi, Kristian. Jadi macam mana anak-anak kita? Macam mana anak-anak kita? Anak-anak kita di kampung Mendahar ni, di Taman Jasa ni, macam mana mereka? Sebagian besar tak sembahyang, tuan-tuan, tak tahu baca Quran, jarang sujud, jangan rukuk, jarang sujud, jarang ke masjid, jarang ke surau. Apa kekuatan yang ada kepada mereka? Apa benteng yang ada kepada mereka? Setengah dia tak tahu pun. Tadi YB menyebutkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tuan-tuan balik tanya kepada anak-anak tuan-tuan, tanya yang universiti yang duduk rumah kita, balik dikejutkan mereka. Man, apa dia tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Mak dengar daripada Datuk Zul tadi. Tak boleh jawab, tuan-tuan. Saya yakin 100% tak boleh jawab. Fardu ain, ni fardu ain. Saya selalu menyebutkan, tuan-tuan, fardu ain juga, tuan-tuan, bab bersuci. Buka buku fiqah, bab yang pertama bab taharah, bab bersuci. Cuba tuan-tuan balik tanyakan kepada anak dara kita yang umur 22 tahun, yang bekerja duduk dengan kita lagi. Ani, apa dia najis mughalladhah, apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mutawassitah, dan cara mencucinya. Tak boleh, tuan-tuan. Kok yang bertanya namanya mak pun tak boleh jawab. Kok yang bertanya nama bapak tak boleh jawab. Macam mana? Macam mana, tuan-tuan? Macam mana nak hidup?
Macam mana nak hidup? Apa lagi tuan-tuan tanyakan tuan-tuan? Apa dia implikasi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tak boleh jawab tuan-tuan. Inilah rupa bentuk anak-anak kita. Sebab itu tuan-tuan, Datuk Zul, saya dan teman-teman, dalam PAS ke, di luar PAS ke, pecat ke, tak pecat ke, selagi saya boleh bercakap, saya akan bercakap tentang akidah. Saya tahu ancamannya besar, nyawa saya diancam. Tapi insya-Allah, di atas katil pun saya mati. Di atas perjuangan ini pun saya akan mati. Inilah perjuangan kita. Siapa lagi? Siapa lagi nak bersyarah macam Datuk Zul tadi tuan? Siapa nak bersyarah macam itu? Teman-teman saya dalam PAS tak boleh bersyarah dalam begitu lagi. Disuruh bersyarah dalam hal demokrasi. Tuan-tuan, dalam Pakatan Rakyat, di mana-mana pergi, kamu bersyarah pasal demokrasi, kamu bersyarah pasal equality. Kamu bersyarah pasal human rights. Kamu bersyarah tentang freedom to choose. Betul tuan-tuan, itu yang disuruh bersyarah. Teman-teman PAS pun tak bagi bersyarah tentang akidah. Teman-teman PAS tak bagi bersyarah tentang akidah. Ustaz Hasan Basri bagi tahu saya dalam satu ceramah, saudara-saudara, Ustaz Hasan Basri penceramah nombor 2. Seorang tu penceramah nombor yang pertama. Yang penceramah pertama tu salah seorang parasit, ahli parlimen, tuan-tuan dan puan. Saya tak menamakan dia malam ini. Sebelum dia dah habis bersyarah, dia dah pergi bersyarah di tempat yang lain, entah di mana kita pun tak tahu. Sebelum dia meninggalkan pentas, dia jumpa Ustaz Hasan Basri yang nak bersyarah, mengambil tempat dia selepas itu. Dia toleh ke belakang, jumpa Hasan Basri. Apa dia kata? Ustaz, untuk ceramah malam ini, Ustaz punya ceramah, jangan sentuh murtad, tuan-tuan. Ustaz, please jangan sentuh murtad. Macam mana tuan-tuan? Orang PAS, pemimpin PAS, orang PAS, pemimpin PAS, macam mana? Macam mana kita boleh nasihatkan seorang penceramah, seorang ustaz yang memang antaranya sudah bersedia nak menceritakan tentang akidah, tentang murtad, macam tadi yang disebut oleh Datuk Zul, ditegah, dicadangkan, jangan sebut. Bersyarahlah tentang equality, bersyarahlah tentang human rights, bersyarahlah tentang bersih. Saudara, saya harap teman-teman di Kampung Nakhoda ni, teman-teman Kampung Laksmana ni, tuan-tuan Laksmana, tuan-tuan Laksmana, bukan sebarangan tuan-tuan. Kampung Laksmana ni orangnya macam Laksmana. Tapi tuan-tuan, saya tak mau sebutlah tuan-tuan. Sebab itu sesaudara, saya mengambil langkah ini bersama dengan Datuk Zul dengan penuh kesedaran tuan-tuan, dengan penuh kesedaran. Dan ancaman-ancaman hingga kepada ancaman nyawa kita ambil dengan penuh kesedaran. Isteri saya tak berhenti-henti menasihatkan saya. Tadi nak keluar bersama dengan dia daripada rumah, ingatkan lagi bang, yang hal-hal peribadi orang tu jangan sentuh lah bang, jangan sentuh bang. Saya kata, kita nak menyentuh ni for corrective reason, nak betulkan pemikiran masyarakat. Jangan masyarakat tertipu. Sebab itu saudara, bila kita membicarakan soal akidah ini, cabarannya hebat. Datuk Zul, saya dan teman-teman sudah pasti paham tentang cabaran-cabaran itu. Option ataupun pilihan yang ada kepada tuan-tuan dan perempuan untuk generasi sekarang. Apa ni? Derma ni. Tolong tuan-tuan. Derma tolong tuan-tuan dah. Saya dah lancarkan tadi kan? Saya dah lancar ke belum? Saya dah lancar tuan-tuan. Sila adik-adik, sila anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan masuklah. Tuan-tuan tersukati tuan-tuan dan tuan-tuan sebagai kita bergerak. Kita kena bergerak tuan-tuan dan puan. Kita kena bergerak insya-Allah. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan berbagai-bagai cabaran
yang sebahagiannya telah pun dinukilkan oleh Datuk Zul tadi. Saya hanya mungkin nak mengulang ataupun mungkin nak mengulas, mungkin daripada perspektif yang sedikit berbeza. Pertama, tuan-tuan dan puan, fikir nak selamatkan akidah. Kita dalam hidup ni tuan-tuan dah selamatkan macam-macam, kita selamatkan. Selamatkan rumah daripada terbakar, selamatkan rumah daripada banjir. Tuan-tuan yang ada sawah, selamatkan sawah daripada segala tikus. Tuan-tuan kat sini selamatkan harta, selamatkan orang daripada pencuri rumah masuk pencuri. Selamatkan anak-anak nak pergi sekolah, selamatkan anak-anak memandu kereta di jalan raya. Semua selamatkan. Perkataan selamatkan itu tuan-tuan berlaku di mana-mana, kerana perbuatan menyelamatkan itu adalah satu tuntutan dalam kehidupan kita. Macam-macam kena selamatkan. Malam kita selamatkan harta kita, siang kita selamatkan jiwa kita, selamatkan rumah tangga kita, selamatkan anggota masyarakat kita, selamatkan jiran kita. Tapi ada satu benda yang mempunyai implikasi yang sangat besar dan tuan-tuan mesti terlibat, 100% mesti terlibat. Selamatkan apa? Selamatkan akidah. Marilah kita pada malam ini tuan-tuan dan puan, sebelum kita balik, entah-entah ada di antara kita malam ni pukul 3 pagi malaikat maut datang bertemu dengan kita. Entah-entah saya, entah-entah Datuk Zul. Tapi antara saya dengan Datuk Zul tu, saya rasa-rasa malaikat maut dah tengok dia dulu, saya rasa. Mana tidak hari ni tujuh ceramah tuan-tuan, tujuh ceramah. Dalam keadaan saudara dah parah, suara dah parah, dah batuk dah tuan-tuan. Boleh lagi tuan-tuan tengok ujungnya tu tuan-tuan, dengan mata terbeliaknya. Tiba-tiba orang sini tak tepuk pun tuan-tuan. Allah, Laksmana apa ni? Saya menyebutkan cabaran itu, yang pertama sekali lah cabaran kepimpinan. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan? Tuan-tuan yakin tak? Kehendak mereka nak pergi ke Putrajaya, seluruhnya Putrajaya, 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 Putrajaya sudah menjadi zikir kepada mereka tuan-tuan. Putrajaya, apa pun Putrajaya. Datanglah Ketua Penerangan PAS Pusat berjumpa dengan saya, nak menenangkan keadaan. Dia dihantar oleh Jawatan Kuasa PAS Pusat untuk berjumpa dengan saya sebelum saya dipecat, beberapa hari sebelum saya dipecat. Dr. Hasan, kita faham tentang akidah, kita faham tentang Islam. Yang itu kita ketepikan dulu. Yang penting ke Putrajaya. Betul tuan-tuan, saya bukan tipu. Nanti bila dah ke Putrajaya kita boleh buat. Saya kata, saya exco kanan. Ustaz, dia Ustaz. Ustaz, saya exco kanan. Jaga agama di negeri Selangor. Apa kata DAP tuan-tuan? DAP kata kalau kamu nak buat Islam, nak buat hudud, nak laksanakan undang-undang jenayah syariah yang bukan pun hudud, bukan ke level hudud, bukan ke level-level yang tinggi yang kita nak laksanakan itu tuan-tuan, mereka telah tutup pintu serapat-rapatnya. Apa mereka kata? Over my dead body. Over my dead body. Apa artinya? Langkah mayat aku dulu. DAP kata. Tuan-tuan semua tahu kat sini, DAP kata. Apa artinya? Dalam perkataan lain tuan-tuan dan puan, disebutkan perkataan no way. Saya nak baca tuan-tuan dan puan. Saya nak baca satu quotation tuan-tuan. Apa dia kata? We are a party of principles and leaders of principles. So those leaders who say that after taking over Putrajaya they will implement hudud and set up an Islamic State. Apa dia jawab? No way. Kat sini, no way. No way maknanya pintu tertutup langsung. DAP tak nak langsung. Teman-teman PAS yang hadir, tuan-tuan nak teruskan bersekongkol dengan DAP? Saya nak tanya orang PAS. Orang UMNO jangan jawab. Pak tahu jawab. Tak, saya orang PAS, tak. Saudara ni orang PAS. Saudara, Mamak ni nama Mamak. Mamak ni orang Minangkabau, pakcik tu Mamak. Dia jadi PAS tuan-tuan sejak umur 16 tahun.
Baru bersunat terus jadi PAS. Tak baik lagi bersunat. Betul tuan-tuan dan puan ya. Sampai begitu tuan-tuan, sampai begitu. Bahkan ada tuan-tuan dan puan pemimpin PAS. Pemimpin PAS yang menyebut Malaysia buat masa sekarang ni tak boleh laksanakan hudud. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Sebab yang pertama, masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, masyarakat tak faham lagi. Dia ahli parlimen tuan-tuan. Dalam Selangor ni tak berapa jauh daripada sini. Payang tuan-tuan. Tuan-tuan tekalah mana-mana pun. Sebab itu saudara, satu lagi tuan-tuan, soal kepimpinan ni, saya nak menyebutkan soal kepimpinan ni. Orang yang nak bawa kita tuan-tuan, orang yang nak bawa kita tentang akidah, nak julang akidah, nak junjung akidah ini. Tuan-tuan nak harapkan kepala ketapi itu nak junjung akidah? Kepala ketapi itu, siapa kepala ketapi itu? Inilah yang orang PAS sendiri telah menamakan. Orang PAS sendiri bila nak menamakan Perdana Menteri, bila Pakatan Rakyat pergi ke Putrajaya, orang PAS tolak Ustaz Hadi Awang sebagai Presiden untuk menjadi Perdana Menteri. Bayang tuan-tuan, orang PAS tolak Ustaz Hadi. Orang PAS tolak Nek Aziz. Siapa orang tolak orang PAS yang akan menambah? PAS nak menambahkan siapa? Kepala ketapi ni. Tonton bayangkan dia. Apa track record dia? Nala Karupan tadi tuan-tuan tengok dalam mingguan Malaysia, tuan-tuan tengok berbaris begitu. Semalam buat satu kenyataan akhbar, 4 hari lepas menjual kata akhbar, nak disaman sampai 100 juta. 100 juta akhbar, 100 juta, dia 100 juta. Tapi dia tak berganjak tuan-tuan. Dia tak berganjak. Samanlah. Aku memang suka kau saman. Sekaman sekarang, jangan tangguh. Kita jumpa di mahkamah. Aku akan bentangkan satu persatu tentang penglibatan kamu. Kamu dengan laki-laki, kamu dengan perempuan, kamu adalah bisexual. Tuan-tuan nak jadikan Perdana Menteri, dia masuk pejabat pintu depan boleh, pintu belakang boleh. Oh, itu yang bertepuk tu sepupu dia tu tuan-tuan. Saudara, isteri saya selalu nasihatkan jangan pergi terlalu banyak kat situ. Tapi saya mengatakan tuan-tuan, saya nak pergi, bukan saya, kawan saya. Satu universiti, satu pengajian, 1 tahun tuan-tuan. Sama. Dia tua saya 3-4 bulan saja. Sama betul-betul. Tapi tuan-tuan, yang membezakan bila soal akidah, yang membezakan bila soal Islam, yang membezakan bila soal moral, saya tak boleh terima tuan-tuan. Saya tak boleh terima. Video yang telah ditunjukkan tuan-tuan, dianalisa di Amerika. Mereka mengatakan kepada saya 99.9%. Betul. Dia analisa di Korea Selatan 99.9%. Betul. Macam mana? Macam mana Hasan? Sebab itu tuan-tuan kena faham perjuangan kita. Saya sayang dia, tapi saya lebih sayang akidah. Saya sayang dia, tapi saya sayangkan umat. Saya sayang dia, tapi saya sayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, so itu kepimpinan yang tercalar begini tuan-tuan. Macam mana? Satu lagi pahaman yang dia nak bawa, sekarang pun dia sedang bawa, belum dapat Putrajaya lagi, belum Perdana Menteri lagi. Sudah bawa satu pahaman dan sudah diterapkan dalam masyarakat. Namanya religious pluralism. Kemajmukan agama. Dia berucap tuan-tuan di London dalam bulan Mei tahun 2010. Dia berucap di London, di LSE, London School of Economics. Apa dia kata? Agama ni sama semua. Sama semua. Semua orang boleh masuk syurga. La ilaha illallah. Macam mana agama sama?
Secara bipolar, secara perbandingan, ada agama samawi, ada agama bukan agama samawi. Ada agama daripada langit, ada agama bikinan manusia. Itu satu. Dalam seluruh agama, bikinan manusia, agama samawi, agama yang turun daripada langit, yang ada wahyu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi. Tidak ada lagi benda yang boleh menyaingi ketinggian Islam itu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Dia kata sama. Dia berucap di sana hingga timbulkan polemik. Dah 2 tahun polemik ini. Pengikut-pengikut dia namanya Profesor Dr. Siddiq Babar tarik diri, tak sokong dia lagi. Syekh Ismail Mina keluarkan satu buku, tuan-tuan. Tebal ini bukunya, tuan-tuan. Tebal ini namanya Religious Pluralism, nama buku dia. Saya baru beli dalam 3 minggu yang lalu. Mencela dia satu persatu, point by point, point by point. Macam mana? Satu lagi agama yang dia nak bawa, sedang dipraktik di Malaysia sekarang ni. Namanya, tuan-tuan, ialah namanya Islam liberal, Islamic liberal, Islam liberal. Apa dia Islam liberal? Islam liberal ini, tuan-tuan, berpokok pangkal juga daripada Eropah, tetapi yang paling popular sekali dipraktik di Indonesia. Satu keluarga, suami isteri. Suami Hindu, isterinya Islam. Anak ada 4 orang. Anak diberikan kebebasan